Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah sekumpulan pelajar yang sedang meneliti isu pelanggaran etika dalam pentadbiran awam, khususnya dalam konteks e-government. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Aisyah binti Ainul Anwar, Azwan Nasiha binti Ayub, Radiatul Adawiyah binti Kamisan dan Wan Nur Aslina binti Rahman, yang masing-masing mempunyai minat dalam bidang pentadbiran teknologi maklumat dan etika awam. E-government merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kecekapan operasi pentadbiran, mengurangkan kerena birokrasi serta mempercepatkan urusan pembayaran cukai, permohonan lesen dan pengurusan kewangan. Malaysia adalah antara negara yang telah mengambil langkah proaktif dalam memperkenalkan pelbagai platform e-government termasuk sistem e-perolehan, e-government portal dan e-cukai. Dengan adanya sistem-sistem ini, interaksi antara kerajaan dan rakyat lebih mudah, pantas dan efektif. Definisi e-government mencerminkan kepentingannya dalam melaraskan proses pentadbiran kerajaan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. E-government membolehkan kerajaan mengurangkan kos operasi, mempercepatkan penyampaian perkhidmatan dan meningkatkan ketulusan melalui jejak digital setiap transaksi. Automasi proses seperti permohonan lesen, pembayaran cukai dan penyampaian maklumat juga mengurangkan beban kaki tangan awam sekaligus memudahkan pemantauan dan audit. Walaupun e-government menawarkan banyak manfaat kepada pentadbiran, aspek etika dalam pelaksanaannya merupakan cabaran terbesar. Pelanggaran etika sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kuasa dan data, terutamanya di kalangan pentadbir awam yang mempunyai akses kepada maklumat sensitif. Sebagai contoh, pegawai awam yang bertanggungjawab dalam sistem e-perolehan berpotensi menyalahguna kuasa untuk memberikan keutamaan kepada kontraktor tertentu. Kajian oleh Transparency International menunjukkan bahawa risiko rasuah digital meningkat dalam sistem e-government yang kurang kawalan keselamatan dalam pemantauan yang ketat. Etika dalam e-government melibatkan kepatuhan kepada peraturan keselamatan cyber dan tata cara pengurusan maklumat. Pelanggaran etika yang melibatkan data peribadi rakyat bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi menjelaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Jika maklumat peribadi disalahgunakan, kesannya boleh merangkumi kehilangan keyakinan terhadap fungsi kerajaan digital, kerugian kewangan dan risiko keselamatan negara. Oleh itu, adalah penting bagi kerajaan untuk memastikan pegawai yang terlibat dalam pengurusan sistem e-government mematuhi piawaian etika yang tinggi serta undang-undang keselamatan yang ketat. Isu pelanggaran etika dalam e-government memerlukan perhatian serius daripada pihak berkuasa. Dengan menegakkan prinsip etika, kerajaan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran dan memastikan perkhidmatan yang adil serta berkualiti. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya, saya ingin menerangkan latar belakang dan situasi penerapan e-government di Malaysia. Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif e-government sejak beberapa dekad yang lalu bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sektor awam. Inisiatif seperti My Government Portal, e-perolehan dan sistem e-cukai yang diperkenalkan untuk mempercepatkan pentadbiran dan meningkatkan ketulusan. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan pentadbiran lebih terbuka dan bertanggungjawab menggunakan teknologi digital bagi mempercepatkan urusan kerajaan. Terdapat beberapa isu pelanggaran etika pentadbiran awam dalam e-government. Antaranya ialah penyalahgunaan kuasa, memanipulasi data, kepentingan peribadi dan taktik penyelewengan. Bagi penyalahan kuasa, sebagai contoh, pegawai awam menyalahgunakan dan mengakses dalam sistem perolehan untuk memanipulasi data tender. Selain itu, manipulasi data pula ialah pegawai mengubah nilai ataupun mendedahkan maklumat rahsia tender kepada pihak luar.
Yang ketiga ialah kepentingan peribadi pula, ialah kontrak kerajaan di mana kontrak yang diberikan kepada syarikat mempunyai hubungan peribadi dengan pegawai. Bagi taktik penyelewengan pula ialah mengubah suaian data untuk memastikan syarikat tertentu terdapat kontrak walaupun tidak layak. Seterusnya ialah kesan-kesan penyalahgunaan etika dalam sistem e-government. Yang pertama ialah ketidakadilan dalam pemberian tender. Dalam pelanggaran etika dalam sistem e-perolehan menyebabkan kontrak yang kurang layak mendapat tender kerajaan. Yang kedua ialah manipulasi oleh pegawai mengutamakan syarikat yang punya kepentingan pribadi ataupun hubungan politik. Yang kedua ialah kemerosotan integriti dan kepercayaan rakyat. Sebagai contoh, pelanggaran etika seperti manipulasi dan menjejaskan integriti e-government, kepercayaan rakyat terhadap ketulusan dan keberkesanan perkhidmatan kerajaan akan menurun. Kesan yang ketiga ialah antara kesan seterusnya ialah kesan ekonomi dan pembaziran sumber. Bagi kesan ekonomi dan pembaziran sumber ialah dalam pemberian tender kepada syarikat yang tidak berkelayakan menyebabkan kos tambahan dan pembaziran sumber. Yang keempat ialah penurunan dari segi kualiti perkhidmatan awam. Bagi kualiti dan perkhidmatan awam pula ialah kepercayaan rakyat terhadap keselamatan dan integriti maklumat dalam sistem e-government akan tergugat. Okey, kemudian kita akan melihat kepada analisis pelanggaran etika terhadap e-government. Okey, di sini kita akan tengok di mana kita akan lihat kepada punca pelanggaran etika dalam government. Di sini saya dapat senaraikan 3, iaitu kita akan melihat kepada kelemahan dan dalam sistem keselamatan ICT, kemudian kita akan tengok kepada kurangnya pengawasan dalaman dan juga tekanan peribadi dan dorongan kewangan. Okey, kalau kita lihat kepada kelemahan dan sistem keselamatan ICT, so sistem keselamatan yang membolehkan pegawai memanipulasi data, contohnya manipulasi data tender dalam sistem perolehan, ketiadaan pengesahan 2 faktor dan pemantauan masa yang nyata. Kemudian kita akan lihat juga kepada kurangnya pengawasan dalaman, di mana apabila tiada pengawasan dalaman yang dipantau dengan rapi, ia membolehkan penyelewengan tanpa dikesan. Kemudian kita akan lihat kepada faktor yang ketiga, iaitu tekanan peribadi dan dorongan keuangan. Pegawai dipengaruhi oleh ganjaran kewangan dari pihak luar, so maka dia akan melanggar etika yang sepatutnya. Kemudian terdapat juga keperluan untuk mengurangkan tekanan peribadi yang boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Kemudian kita akan melihat kepada implikasi pelanggaran etika terhadap e-government, iaitu kalau kita dapat lihat apabila implikasi ini dia melibatkan rakyat, jadi kita akan melihat kepercayaan orang awam akan menurun. Kemudian kita akan melihat juga kos tambahan kepada kerajaan, dan kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan dalam proses perolehan. Kepercayaan awam menurun, di mana kalau kita lihat kepercayaan awam menurun, maksudnya apabila pelanggaran etika itu berlaku, jadinya kepercayaan rakyat terhadap kerajaan akan menurun dan dia akan menyukarkan untuk aliran kepada sistem yang dikeluarkan oleh kerajaan. Manakala bagi kos tambahan kepada kerajaan, di mana kerajaan perlu memperuntukkan kos tambahan, di mana perlu meningkatkan keselamatan STT dengan melantik mana-mana untuk meningkatkan lagi keselamatan STT e-government ini. Kemudian ketidakadilan dalam proses perolehan, di mana apabila pelanggaran etika ini berlaku, implikasinya adalah kepercayaan apabila menurun, ketidakadilan ni dia manipulasi tender, menyebabkan kontraktor yang layak dinafikan peluang. Begitu juga dengan perkara yang lain, di mana apabila ketidakadilan berlaku, maka sesuatu usaha kerajaan tu tidak dapat dicapai lah. Okey.
Seterusnya, setelah meneliti analisis implikasi terhadap e-government, kita juga boleh membuat perbandingan dengan amalan terbaik antarabangsa. Contohnya, negara-negara seperti Estonia dan juga Korea Selatan yang telah menjadi contoh terbaik dalam pelaksanaan e-government yang beretika dan selamat. Di Estonia, penggunaan teknologi blockchain dalam sistem pentadbirannya telah memperkukuhkan ketelusan dan juga keselamatan. Blockchain ni dia pastikan bahawa semua transaksi digital dapat diaudit dan dijejak, dan juga dia menjadikannya lebih mudah untuk mengesan sebarang manipulasi data dan juga maklumat lah. Ini juga dia menjadikan sistem mereka telus dan hampir bebas daripada penyalahgunaan kuasa, sekaligus memperkuatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem e-government. Seperti contoh yang kedua adalah di negara Korea Selatan yang melaksanakan amalan latihan berterusan kepada pengawal dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang bertanggungjawab dalam keselamatan dan etika digital. Di Malaysia sendiri, kita boleh belajar daripada amalan terbaik kedua-dua negara ini. Sebagai contohnya, Malaysia dia boleh perkenalkan teknologi blockchain dalam sistem pentadbiran bagi meningkatkan ketelusan dan juga keupayaan pengesan manipulasi data. Selain itu juga, kita dapat memperkukuhkan pengawasan dalaman melalui audit berstruktur dan juga memperkenalkan latihan berkala kepada pegawai awam tentang etika dan keselamatan digital adalah langkah-langkah penting untuk memastikan pematuhan dan juga memperkukuhkan integriti sistem e-government di negara ini. Isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan e-government memerlukan satu pendekatan menyeluruh yang merangkumi penggunaan teknologi terkini, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat serta penglibatan rakyat dalam sistem pentadbiran awam digital. Berikut adalah beberapa cadangan utama untuk memperkukuhkan kecekapan dan ketelusan sistem e-government. Penggunaan teknologi pemantauan masa nyata yang dapat mengesan aktiviti mencurigakan atau perubahan tidak sah dalam data kerajaan perlu dipertingkatkan. Maksudnya dekat sini, sistem ni dia boleh bagi amaran automatik pada pentadbir untuk bertindak balas dengan segera. Cadangan yang kedua adalah pemantauan dan audit berterusan. Pemantauan dan audit berterusan adalah langkah penting untuk mengekalkan integriti dan ketelusan sistem e-government. Sistem pemantauan ini boleh menggunakan analitik data untuk mengenal pasti tingkah laku luar biasa yang mungkin menandakan pelanggaran etika seperti akses yang tidak wajar kepada data pada waktu yang mencurigakan. Audit berkala pula perlu dijalankan bagi memastikan semua penggunaan sistem adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Maksudnya dekat sini, dia membolehkan kerajaan mengenal pasti kelemahan dengan lebih awal dan memperbaiki sistem sebelum berlaku pelanggaran yang serius. Seterusnya, latihan dan kesedaran etika. Latihan berkala kepada pegawai awam mengenai etika digital perlu diberi penekanan. Latihan ini dia merangkumi seperti keselamatan cyber, tanggungjawab undang-undang dan moral serta kepentingan melindungi data peribadi. Pegawai awam perlu memahami kesan yang serius jika etika digital dilanggar, pasti akan mengancam kepada keselamatan negara dan juga reputasi kerajaan. Kajian mendapati latihan yang berterusan dalam etika dan keselamatan cyber boleh mengurangkan risiko pelanggaran dan meningkatkan keselamatan dalam sistem e-government. Program seperti program kesedaran yang melibatkan pelbagai jabatan dapat memastikan semua pegawai memahami peranan mereka dalam menjaga integriti sistem itu sendiri. Cadangan yang seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat adalah penting untuk menangani isu pelanggaran etika dalam e-government. Undang-undang yang sedia ada ni berkaitan keselamatan cyber dan pentadbiran awam perlu diperketatkan, termasuk hukuman yang lebih berat terhadap kesalahan seperti penyalahgunaan akses maklumat sensitif atau manipulasi data itu sendiri.
Jadi, undang-undang perlu diperluaskan untuk meliputi semua aspek digital dalam pentadbiran awam bagi memastikan pegawai yang mempunyai akses kepada data kritikal dipantau dengan ketat. Dan cadangan yang terakhir adalah penyertaan pengguna dalam sistem e-government. Penyertaan rakyat dalam sistem e-government perlu dipertingkatkan bagi meningkatkan ketelusan dan juga accountability. Di mana di sini kerajaan dia boleh sediakan platform bagi rakyat untuk bagi maklum balas mengenai pengalaman mereka dengan menggunakan perkhidmatan e-government. Dia juga dapat membantu kerajaan untuk mengenal pasti kelemahan dalam sistem dan juga membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas kepada pengguna. Melalui penglibatan pengguna, kerajaan dia dapat memperbaiki dan juga memantau sistem dari pelbagai sudut. Pendekatan ini bukan sahaja dapat kepercayaan rakyat, tetapi dia dapat pastikan sistem e-government ni terus dipertingkatkan dan selaras dengan usaha Malaysia membentuk budaya e-pengguna yang lebih inklusif dalam kalangan rakyat. Sekian, terima kasih.